Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberi kesempatan untuk sama menyambung kita punya program membudayakan Al-Quran. Minggu lepas kita dah bawa kisah Nabi Hud kan. Minggu ni kita bawa kisah Nabi Soleh. Tersilap ni. Kisah Nabi Soleh. Surah Hud ni. Silap. Kisah surah Hud. Kisah Nabi Soleh. Baik. Jadi kita akan mulakan bacaan pada surah Hud ayat 61 hingga 68. Saya perasan tadi ada Encik Syaril ya? Kak Syaril ada? Ada Ustaz, ada. Boleh kalau lepas ni baca ikut saya ya. Boleh Ustaz. Okey, bismillah. Okey, kita akan mulakan bacaan surah Hud ayat 62 insya-Allah. 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Syahril. Jadi seterusnya saya ingin menjemput Puan Hamimah. Ada Puan Hamimah? Ada Ustaz? Boleh bacakan terjemahan ayat 61 ni sampai Ada. 68? Boleh? Boleh. Silakan. Dan kepada kaum Samud, kami utuskan saudara-saudara mereka Nabi Soleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya.
Dialah yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta mengkehendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu, mintalah ampun kepada Allah dari perbuatan syirik. Kemudian, kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat, lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-Nya. Mereka menjawab dengan berkata, Wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharap dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Patutkah engkau melarang kami daripada menyembah apa yang disembah oleh datuk nenek kami? Dan ketahuilah, sesungguhnya kami berada dalam keadaan ragu-ragu yang merunsingkan tentang apa yang engkau serukan kami kepadanya. Nabi Soleh berkata, Wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata, iaitu mukjizat dari Tuhanku? Dan ia pula mengurniakan rahmat, iaitu pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian kepadanya. Maka, siapakah yang akan menolongku? Sekejap Ustaz, tak nampak. Okey. Menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya. Oleh itu, kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan. Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu, biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab seksa yang dekat masa datangnya. Mereka kemudiannya menyembelih unta itu. Lalu berkatalah Nabi Soleh kepada mereka, Bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama 3 hari. Tempoh yang demikian itu ialah satu janji yang tidak dapat didustakan. Maka ketika datang azab kami selamatkan Soleh beserta umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi. Lalu menjadikan mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Hamimah. Nampaknya Sama-sama Ustaz. bersemangat sekali berkongsi ataupun membaca terjemahan sebab kita menceritakan tentang Nabi Soleh. Sebelum ni kita menceritakan tentang kaum Nabi Hud. Hari ini kita akan menceritakan tentang kaum Nabi Soleh. Baik, macam biasa kita akan revise balik beberapa hukum-hukum tajwid yang mungkin kita boleh sama-sama ulang kaji lah. Baik, right. Jadi, okey, ada link kehadiran. Boleh isi link kehadiran. Okey. Kalau kat sini, tadi saya perasan kat sini. Kalau kita baca kat sini kan, ala inna samuda kafaru rabbahum. Kat sini ada alif tapi ditanda bulat kat atas ni. Kat sini pun ada. Boleh alif ada tanda bulat. Sebenarnya cara bacaan dia ialah dia 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 bacaan dia ialah pendek ala inna samuda kafaru rabbahum. Okey, dia tak wujud ketika wasal tapi dia wujud ketika waqaf. Sebagai contoh, ala inna samuda, kita berhenti kan kat situ. Kita perlu kalau berhenti kita kena sebutlah samuda. Tapi kalau kita wasal, jadi kita tak perlu, dia seolah-olah tak wujud. Contoh yang paling ketara kalau kita baca surah Al-Insan. Ada satu ayat yang ada cerita tentang ada yang menggunakan tanda ni dan kita perlu waqaf. Jadi bila kita waqaf, kita wajib membaca seolah-olah ada alif di situ. Okey. Alright.
Apa lagi? Okey, kalau kita tengok lagi. Bisuin. 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 Maknanya su ni apa ni? Maksud su ni apa Ustaz Syaril Su ni jahat kan? Keji. Ustaz Syaril? Ustaz Syaril? Ha, dia pandai bahasa Arab kan? Bisuin. Okey. Bisuin apa ni hukum tajwidnya di sini ni? Bacaan dia berapa harakat ni? Berapa? Okey, kita kena baca 4 lah. Biasanya kita akan baca 4. Bisuin. Maknanya apa hukum tajwidnya di sini ni? Bisuin. Kita kat sini ialah mad wajib muttasil, iaitu mad wajib huruf mad bertemu, huruf mad iaitu alif waw ya, alif waw atau ya yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Jadi bacaannya ialah panjang 4 harakat. Bisuin. Bisuin. Jadi bacanya 4 harakat lah. Biasanya kita akan baca 4 harakat. Rasanya dia boleh baca 5 kot. 5 ataupun 6 lah. Tapi biasanya kita akan baca 4 harakat. Okey. Baik. Tu sedikit sebanyak tentang bacaan ataupun tajwid pada hari ini. Baik, kita pergi terus kepada sirah ataupun penceritaan tentang Nabi Soleh alaihi salam, di mana Nabi Soleh alaihi salam ini menurut riwayat ataupun kitab yang saya rujuk, Nabi Soleh ini berketurunan Sam bin Nuh. Panjanglah keturunan dia. Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Samud bin Athir bin Aram ataupun Iram bin Sam atau Sam bin Nuh. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, Samud tu di sini kaumnya. Kalau kaum Ad itu sebelum tu kaum Ad, untuk Nabi Hud di sini juga, dan Iram. Iram ni seperti yang kita tahu, Iram ni yang telah dihancurkan ataupun nama tempat bagi kaum Ad tu. Iram. Iramazatil Imad yang kita bincang minggu lepas, di mana banyak bangunan-bangunan tinggi. Ini kalau kaum Samud ni pula dia ada keistimewaan dia dan ada sebab kenapa Nabi Soleh diutuskan kepada mereka. Seperti yang kita maklum, bila ada 4 orang Nabi yang berbangsa Arab, iaitu Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 orang rasul. Kenapa tu? Ada yang buka mic. Okey. Ngaji. Okey. Alright. Ada tu. Okey. Ada lagi ke yang macam? Okey. Sekejap, saya kena off sekejap. Okey, dah tutup Okey, yang suku dia ialah dia di suku Samud. Kalau kita belajar lah, kalau saya ingat saya lah, kalau kita belajar sirah ni, kaum Nabi Soleh dan Nabi Hud ni dia jenis Arab yang betul-betul Arab ni. Yang Arab Ba'idah dipanggil, Arab yang jauh tu kan. Sebab Arab ni pun banyak dia punya jenisnya. Saya ada 3 lah. Arab jadian dan Arab yang baru. Dia ada Arab baru Arab yang betul-betul Arab, iaitu Arab yang Ba'idah ni. Macam contoh kaum Nabi Soleh. Nabi Soleh ini adalah Arab yang jauh tu. Okey, mereka hidup di kawasan Hijr. Okey, utara Arab. Okey. Kalau macam kaum Nabi Hud, mereka duduk di kawasan Ahqaf. Okey, ada juga dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf, dan surah Al-Hijr ni juga ada terdapat di dalam Al-Quran. Ini sedikit berkaitan tentang biodata Nabi Soleh alaihi salam. Jadi Nabi Soleh alaihi salam ini telah diutuskan kepada kaum Samud. Kalau tuan-tuan semua nak tahu, kalau kita melihat ayat daripada surah Hud ayat 62 ini, kaum Nabi Soleh ini memang telah menyanjungi Nabi Soleh ini. Kalau kita baca ayat ni, tengok, sebelum ini, wahai Soleh, sesungguhnya engkau sebelum ini adalah orang yang diharapkan dalam kalangan kami untuk memimpin kami. Maknanya Nabi Soleh ini ialah orang-orang yang ditunggu-tunggu. Alright.
orang yang ditunggu-tunggu untuk menjadi pemimpin kepada kaum Samud ini. Maaf, eh. Tetapi apa yang berlaku ialah kaum Nabi Soleh meminta kepada umat ini. Ada yang buka mic lagi. Okey, maaf batuk pula. Okey, tapi apa yang berlaku ialah Nabi Soleh telah meminta kaum Samud itu untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau macam juga berlaku semua nabi mereka ialah terdiri daripada orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Jadi mereka bersedia dah untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau sebagai contoh kita melihat kaum Nabi Soleh. Okey. Kita ada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia meminta umatnya untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mendapat tentangan. Maknanya apa? Dia Nabi Soleh dalam ayat ini meminta untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Maknanya selepas zaman Nabi Nuh AS itu, kita tahu ada 3 orang anak Nabi Nuh, kemudian mereka berkembang sebab menurut riwayat memang satu bumi itu yang ditenggelami oleh air. Maknanya yang tinggalnya hanya 83 orang. Maknanya seolah-olah bumi itu dibersihkan kembali. Kemudian muncullah generasi demi generasi mereka mengulangi apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, iaitu menyembah berhala. Maknanya benda itu akan berterusan. Okey? Dia berterusan lah. Okey? Apa keistimewaan sebenarnya kaum Nabi Samud ini? Okey? Mereka ini hebat dalam dia punya aktiviti ekonominya lah bercucuk tanam, penternakan, dan mereka adalah arkitek. Arkitek. Kenapa? Mereka memahat batu, terutamanya batu-batu di gunungan untuk buat rumah, untuk buat ni. Jadi mereka mempunyai teknologi tu. Dan hal ini dapat dibuktikan dalam surah Al-Fajr ayat 9, dan terhadap kaum Samud yang memahat batu-batu besar di lembah Wadil Qura, iaitu tempat tinggalnya. Maknanya Allah dah beri gambaran dah. Apakah ciri-ciri kaum Samud ini, di mana mereka ini ada keistimewaannya. Macam contoh kalau zaman Nabi Musa, keistimewaannya ataupun yang amalan pada ketika itu ialah sihir. Jadi Allah menggunakan mukjizat kepada Nabi Musa untuk yang membolehkan Nabi Musa itu melawan sihir-sihir tu. Sihir okey. Nabi Musa AS itu mukjizat. Jadi kalau apa orang tanya, apa beza mukjizat dengan sihir? Sihir, kalau mukjizat ini, kita kena ingat mukjizat ini kelebihan luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada Rasulnya. Sebagai contoh, kalau macam Nabi Musa AS, tongkatnya telah memakan ular-ular jadi-jadian. Ular-ular jadi-jadian. Salah tu. Ular jadian ataupun tali yang disihir seolah-olah kita nampak seperti ular. Telah makan. Maknanya mukjizat. Itu ialah keistimewaannya. Apa lagi? Nabi Musa AS telah membelah membelah Laut Merah. Terbelah Laut Merah untuk keluar daripada Mesir untuk pergi ke Palestin. Itu adalah contoh lagi mukjizat. Kalau kita melihat apa lagi mukjizat, kalau contoh macam Nabi Muhammad SAW sendiri, kita tahu antara mukjizat Nabi Rasulullah SAW ialah terbelahnya bulan. Lagi mukjizat yang paling agung yang kita buat hari-hari, kita baca hari-hari, iaitu Al-Quran. Kalau kata mungkinlah hari ni kita tak baca mushaf, kita tak buka Al-Quran. Tapi kita sembahyang, bila kita sembahyang, kita tetap membaca Al-Quran. Kita wajib membaca Fatihah. Kita ada beberapa rakaat setiap hari yang wajib,
Jadi kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu pun adalah salah satu mukjizat yang diturunkan, dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, mukjizat tersebut kekal, tidak berubah kerana Allah jaga jaga dia punya keasliannya. Apa buktinya? Allah telah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maknanya Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah lah yang menjaganya. Maknanya Allah jamin keasliannya. Kalau kita melihat kalau macam kita melihat kitab-kitab yang sebelum-sebelum ni kan, sebelum-sebelum ni, kitab-kitab, kita ada kitab Taurat, kita ada kitab Zabur, kita ada kitab Injil. Tak ada siapa pun yang berani menjamin ketulinannya. Kalau kita melihat kitab, orang kata apa, oh Bible itu adalah kitab Injil, Bible adalah kitab Taurat. Sebenarnya tidak ya. Kitab Bible ialah kitab Bible. Bible lah. Dia bukan, orang kata apa, bukanlah yang original. Sebab apa? Telah berlakunya pengubah. So yang ada yang Allah telah ceritakan di dalam Al-Quran. Okay. Adalah ayat-ayat tu, kalau tanya, kalau saya belajarlah baca itu, dia kata dalam Bible ini ada Old Testament, New Testament. Orang kata kitab Zabur ada tak? Kitab Zabur ada juga ya di dalam Bible tersebut, tapi telah diubahlah. Sebab kalau kita melihat kitab Bible pun ada various version dia, ada pelbagai version. Ada King James version, New Standard, Revised version dan sebagainya. Tetapi Al-Quran kita hanya ada satu sahaja, Alkitab kita. Al-Quran ini ada satu version sahaja. Tulisan mungkin berbeza, tapi versionnya tetap sama. Kenapa? Allah telah mengurniakan, Allah telah menjamin keaslian dia dan dia terjagalah. Maknanya Allah telah memberikan jaminan terjaganya. Kalau kita melihat kan, alhamdulillah, perkembangannya Islam, orang kata apa, terjaganya Al-Quran. Kalau kita tengok di Malaysia sendiri kan, kita tengok di negara kita sendiri, alhamdulillah kita melihat sekolah-sekolah tahfiz banyak. Kalau kita di negeri Johor, mana contohnya sekolah tahfiz negeri Johor ni yang popular? Mana contoh? Kita macam ada Mahat Muar contoh. Itu adalah sekolah tahfiz. Saya lah, Mahat Muar. Kita ada sekolah menengah agama Kerajaan Johor di Keluang. Kalau sekarang ni pun dah ada model-model tahfiz, model temua semalam saya baca, tahfiz model ulul albab, pengajian tahfiz model ulul albab temua. Ada diamalkan di MRS, ada yang ulul albab ni ada di MRSM, di SMKA, macam-macam sekolah. Alhamdulillah kita berlakunya secara automatiknya kita adanya penghafaz Al-Quran. Walaupun pada kita, kalau kita melihat pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, berlakunya peperangan di antara untuk membasmi Nabi palsu, Musailamah Al-Kazab. Kemudian ramai ahli Al-Quran yang meninggal dunia, wafat, syahid di medan perang. Jadi Allah jamin muncullah idea untuk membukukan Al-Quran, memushafkan Al-Quran, dan kita lihatlah sampai sekarang ini ada Al-Quran. Panjang pula kisahnya kan. Okey, asalnya nak cerita pasal Nabi Hud kan, Nabi Soleh kan. Okey. Ketika Nabi Soleh alaihi salam berdakwah, okey, terdapat dua kelompok, okey, yang mengikutinya dan ada yang menentangnya. Apa yang saya baca riwayatnya, dia kata yang menentangnya tu pun adalah kawan mereka sendiri. Kawan bukan kawan lah, saudara maranya lah yang mengikuti lah. Kalau zaman tu kan masyarakat belum tersebar luas kan. Sekarang ni saudara mara yang mengikuti, ada yang menentang, malah mengatakan Nabi Soleh alaihi salam ini terkena sihir atau pembuatan ataupun orang gila. Itu pun sama juga. Setiap Nabi ada hampir sama jalan ceritanya, iaitu mereka ini dituduh menggunakan sihir. Kalau kita berhujah, kalau mereka kalah dalam hujah, jadi dia tak menjawab menggunakan hujah, tapi dia
memprovokasi benda-benda yang lain. Kalau sebab apa? Mereka dah mati hujah dah. Tiba-tiba kita berhujah kan, berdebat, tiba-tiba dia tak dapat jawab, dia serang kita punya credibility. Kata macam mana ni kan, apa, si A ni pun semayang pun tak penuh kan, tapi dia tak jawab pun hujah yang diberikan. Jadi bila kita apa, hujah kita balas dengan hujah, tapi bila dah kalah hujah, mereka pun menyerang dalam bentuk aspek yang lain. Malah mereka menuntut bukti mukjizat. Okey, mukjizat. Setiap Nabi dikurniakan mukjizat. Jadi apakah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam? Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita melihat kepada surah Hud, okey, surah apa, Nabi Saleh alaihi salam ini mengeluarkan mukjizat. Nabi Saleh bukanlah dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun berdoa kepada Allah meminta pertolongan. Tapi kita pula tak nak mohon daripada Allah. Kita mintalah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku. Allah berfirman, aku akan menunaikanlah, ataupun menunaikanlah kot, mustajabkan. Okey. Jadi Nabi Saleh alaihi salam ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan dari sebuah batu yang ditunjuk oleh kaum tu. Kaum tu yang tunjuk, okey, aku nak keluarkan, engkau keluarkan apa, unta daripada batu tersebut. Jadi Nabi Saleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, keluarlah seekor unta betina yang sedang hamil. Kalau dalam ayat Al-Quran ini, mereka ni digelar naqatullah. Naqatullah ni perkataan dia. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah. Ayat 64 64. Okey, adalah unta betina daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka digelar sebagai, ada yang mengatakan unta Allah lah, naqatullah kan. Okey. Namun bila dah keluar, Nabi Saleh alaihi salam, okey, masih berdakwah tetapi masih juga tidak diterima. Tapi Nabi Saleh pada masa sama, Nabi Saleh meminta supaya jangan apa-apakan unta tersebut, dan pada masa sama dibenarkan umatnya untuk mengambil susu daripada unta tersebut. Yalah, mereka duduk di padang pasir, dengan sumber air. Jadi mereka, Nabi, menurut riwayat, Nabi Saleh alaihissalam memerintahkan supaya unta ini satu hari unta minum, satu hari untuk kegunaan orang ramai. Sebab apa? Itu syaratnya. Okey. Kemudian bila dah berlakunya sedemikian, umat Nabi Saleh ini tak sukalah unta tersebut. Okey, sebab menghabiskan sumber air mereka, sebab mereka tak boleh ambil air hari-hari. Mereka ada hari tertentu lah, selang hari. Hari ini unta Nabi Saleh, esok orang awam. Lepas tu unta Nabi Saleh, kemudian orang awam. Jadi mulalah orang kata konspirasi ataupun pakatan untuk membunuh unta tersebut. Adalah berdasarkan buku riwayat yang saya baca, ada 2 orang wanita yang menawarkan. Seorang wanita dia menawarkan anak-anaknya untuk dikahwini, dan seorang lagi menawarkan dirinya sendiri untuk dikahwini sekiranya berjaya membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Jadi yang menyahut cabaran itulah pun membunuh unta Nabi Saleh alaihi salam. Jadi bila dah langgar apa yang telah ditetapkan ataupun apa yang telah diperintahkan, dalam mereka menentang Nabi Saleh, tidak menyembah Allah, kemudian dia bunuh pula lagi unta Nabi Saleh. Mereka yang minta, mereka yang bunuh. Betapa macam ni, besar lah, ataupun betapa dahsyat je lah penentangan mereka ini terhadap dakwah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Macam Nabi Saleh, Nabi Hud. Kalau kita ke belakang sikit, Nabi Nuh alaihissalam itu 1950 950 tahun berdakwah, hanya pengikutnya hanya terdiri pada 83 orang. Bayangkan 950 tahun, berapa panjang usianya. Tapi yang ikut hanya 83 orang. Kemudian
Kalau kita melihat ada soalan okey. Kalau kita merujuk kepada terjemahan, okey. Kemudian mereka menyalin, katalah Nabi Soleh kepada mereka, bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama 3 hari. Tempoh yang demikian ialah satu janji yang tidak dapat didustakan. Nabi Soleh dah tahu dah akan turunnya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum Samud. Ada masa 3 hari. 3 hari ini apa yang berlaku ialah yang membunuh unta Nabi Soleh itu sebut berubah-ubah warna wajahnya. Kemudian hari ketiga terus matilah. Okey. Kemudian selepas 3 hari terdengar teriakan kuat di langit dan berlakunya gempa bumi. Kalau kita baca Allah mendetailkan kisah bagaimana kehancuran kaum Samud ini ialah ketika azab Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Okey. Dan apa yang berlaku kepada orang-orang zalim dibinasakan satu letusan suara yang menggempakan bumi, lalu mereka menjadi mayat. Dengar teriakan tu, jadi mayat tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Punya dah dahsyat apa yang Allah azabkan kepada kaum Samud ini. Dan ditambah lagi. Ada dua ayat ada dua ayat yang menceritakan betapa dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala mengazabkan kaum Samud itu. Mereka ni punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Menjadi padang jarak, padang terkukur. Padang jarak, padang terkukur. Kita kurang macam itulah kan. Padang jarak, saya lupalah istilahnya kan. Okey. Kemudian habislah kaum Samud itu. Itulah yang berlaku pada kaum Nabi Soleh alaihissalam. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pengajaran yang kita boleh dapat daripada kisah ini ialah kita perlu taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita tidak bertepung dengan Rasul, tetapi Rasul telah menyampaikan Al-Quran. Telah ada dalam perintah-perintah Al-Quran. Allah meminta kita menunaikan solat, menunaikan zakat. Okey, ada dalam rukun Islam kita. Berbuat baik kepada ibu bapa, sedekah. Okey, 2-3 hari lepas dapat gaji, kita sedekah, bayar zakat. Jangan lupa wajib kita membayar zakat sekiranya cukup syarat-syaratnya. Jadi saya rasa itu sahaja untuk kelas kita ataupun program kita pada pagi ini, insya-Allah. Jadi ada apa soalan? Suka saya ingatkan attendant ada dah boleh isi attendant untuk mata CPD. Jadi ada apa-apa? Okey, baik. Kalau macam itu insya-Allah minggu hadapan hari Khamis, insya-Allah minggu depan insya-Allah kita ada lagi program. Jadi kita akhiri kita punya program hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.